ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak bagi menyambungkan lagi pengajian kita daripada ayat yang ke-79 bagi surah Ali Imran, muka surat yang ke-60. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Dr. Arif Musa yang akan mengupaskan lagi kepada kita sambungan ayat-ayat yang telah kita berhenti semalam. Dan pastinya ayat hari ini lebih panjang dan tugas berat juga. Ayat pendek pun berat, ayat panjang pun berat juga. Kerana bagaimana kalau waktu yang singkat untuk menerangkan ayat yang panjang juga menjadi satu cabaran ya. Jadi mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma amin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Alhamdulillah, dan juga tak lupakan penonton-penonton yang hadir ke studio pada hari ini, Pulang Istiqamah kita, dan penonton-penonton di rumah sudah pastinya tidak sabar lagi untuk mendengar pada ayat-ayat seterusnya untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan kita semua dalam menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Arif Musa untuk menyampaikan seterusnya ayat pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hari yang kedua dah ni. Alhamdulillah kita bergandingan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kama jama'ana fi hadhihi ad-dar Ya Rabb. yajma'ana fil firdausil a'la. Amin. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam majlis ilmu ini bersama dengan penonton-penonton di luar sana, moga Allah mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdaus yang tertinggi insya-Allah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Moga tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton kita di studio pada hari ini insya-Allah sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga yang bahagia insya-Allah taala. Tadi Al-Fadhil Ustaz ada menyebutkan tentang bagaimana kita kalau mentafsirkan satu ayat berat, mentafsirkan banyak ayat pun berat. Ustaz mengingatkan saya kepada qaulillahi taala, kepada firman Allah, inna nahnu nazzalna 'alaika qaulan thaqila, yang mana Allah menyebut sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad satu kata-kata yang berat. Berat dalam arti kata apa? Ia penuh padat dengan syarat dengan pengajaran dan panduan yang insya-Allah kita boleh aplikasikan, kita boleh berpandukan kepadanya dalam menjalani kehidupan di atas dunia yang fana ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis ayat-ayat yang akan kita kupaskan sebentar lagi. Tuan-tuan boleh lihat di kaca TV. Daripada ayat ke-79 hinggalah ayat yang ke-80, ia menceritakan tentang tuduhan ya. Tuduhan dan kebohongan yang dibuat ahli kitab terhadap para anbiya. Jadi bagaimana ia boleh berlaku? InsyaAllah kita akan jelaskan sebentar lagi. Dan yang kedua, pada ayat yang ke-81 menceritakan tentang perjanjian Allah ke atas para anbiya dan juga umat-umatnya. Jadi inilah sinopsis ringkas terhadap apa yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan terlebih dahulu ayat yang ke-79. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, iaitu para anbiya tersebut, mereka berkata, jadilah kamu pengabdi Allah kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini menceritakan tentang tuduhan dan pembohongan yang dibuat oleh ahli kitab terhadap nabi-nabi mereka. Kalau kita melihat kepada akidah orang Nasrani, mereka mengambil Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka menjadikan baginda sebagai anak Tuhan, ataupun baginda sendiri adalah Tuhan, ataupun baginda sendiri termasuk dalam 3 perkara, iaitu Rohul Qudus, Tuhan dan juga Jesus, iaitu Nabi Isa. Jadi pendek kata, mereka memuliakan Nabi Isa ini, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang Tuhan. Adapun kalau kita pergi kepada orang Yahudi, disebutkan di dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat pula pada orang musyrikin, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, di mana orang-orang musyrikin ini menjadikan para malaikat itu adalah anak perempuan. Saya pun tak tahu daripada mana datang anak perempuan tu, kenapa bukan anak lelaki pun saya tak tahu kenapa. Mereka menjadikan para malaikat itu sebagai anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu aspek, satu perspektif, satu perkara yang perlu kita lihat dan perlu kita pertimbangkan. Di mana adakah layak? Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-79, adakah layak bagi seseorang manusia yang telah dikurniakan Allah kitab, ya, dan juga hikmah, iaitu pemahaman dan ilmu terhadap kitab tersebut. Bila mana adanya kitab, bila mana adanya pemahaman dan ilmu, maka capailah ia kepada kenabian, darjat kenabian. Jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang terpilih. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak main ambil sahaja siapa yang dia nak, yang ni dipilih. Tidak, Allah memilih manusia-manusia yang istimewa. Yang mana mereka ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka kefahaman yang tinggi, hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka kenabian. Jadi adakah manusia-manusia yang terpilih ini, gamakkah mereka untuk menyebut kunu ibadan li min dunillah? Mereka mengatakan kepada manusia, jadilah hamba kepada aku dan janganlah kamu menyembah Allah. Allah mengatakan di sini, adakah logik untuk golongan ini, golongan yang terpilih ini, golongan yang diangkat martabatnya, golongan syurga ini, untuk mengatakan perkara yang sedemikian? Kerana apa? Kerana Nabi Isa alaihi salam, bila mana baginda diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel, apa yang Nabi Isa sebutkan kepada mereka? Nabi Isa menjemput mereka untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Baginda menjemput mereka agar mereka beramal dengan ajaran yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Pegang dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu dan jadilah dari kalangan orang yang bersyukur. Jadi inilah sebenarnya dakwah yang disampaikan oleh para-para anbiya ini. Para-para anbiya yang berpegang kepada tauhid dan menyampaikan kepada manusia tauhid. Jadi adakah logik, Allah nak tanya di sini, adakah logik mereka ini yang terpandai, yang terpelajar, yang terpilih ini, adakah logik mereka mengatakan kepada manusia, terutama sekali Nabi Isa alaihi salam, jadilah hamba aku, sembah kepada aku, jangan kamu menyembah Allah. Logik tak benda macam ni? Sedangkan di dalam Bible sendiri tuan-tuan, telah disebutkan dalam beberapa tempat di dalam Bible di mana Nabi Isa alaihi salam memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Nabi Isa sendiri memohon pertolongan daripada Allah, maka di mana logiknya baginda meminta daripada orang Bani Israel supaya menyembah baginda dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita berehat sebentar, kembali sebentar lagi My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat. Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Tuan-tuan, kita masih lagi pada ayat yang ke-79 daripada muka surat 60, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang bagaimana tidak logiknya, bagaimana tidak sepatutnya berlaku bila mana seseorang itu yang telah dikurniakan dengan kitab, telah dikurniakan dengan hikmah, iaitu ilmu kefahaman yang tinggi, dikurniakan dengan kenabian. Maka di situ, di kali itu dia pula menyuruh manusia supaya menyembah kepada dirinya. Kan? Bahkan apa yang sepatutnya berlaku di penghujung ayat itu disebutkan walakin, tetapi kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab. Tetapi apa yang mereka berkata, jadilah kamu rabbaniyin, hamba-hamba Allah yang sebenar, bima kuntum tuallimunal kitab, dengan apa yang kamu telah ajarkan, yang kamu mengajarkan kitab, dan juga dengan apa yang kamu telah mempelajarinya. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh para nabi kepada kaum mereka adalah supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas, bukan kerana habuan duniawi, bukan kerana hendak mendapatkan pangkat yang tinggi, bukan hanya kerana nak dilihat hebat dan dipuji, tetapi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai keredaan Allah dan supaya dikurniakan syurga yang tinggi. Jadi bima kuntum tuallimunal kitab. Jadi inilah sebenarnya yang disampaikan oleh para anbiya sebenarnya, supaya mereka menjadi hamba Allah dengan apa yang mereka mengajarkan kepada manusia, bukan hanya benda mengajarkan kepada manusia daripada kitab-kitab yang diturunkan, kan, bukannya mengajar daripada apa yang mengikut hawa nafsu mereka. Wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang mereka sendiri telah belajar daripada para nabi ini. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang disampaikan oleh para nabi kepada para ulama ini adalah supaya mereka berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau Allah menurunkan di dalam kitab Taurat menceritakan tentang sifat-sifat Nabi SAW, menceritakan tentang tauhid, menceritakan bagaimana bila sampai masanya kamu perlu memegang dan membantu, beriman dan membantu Nabi SAW, sepatutnya itu yang mereka sampaikan. Bukannya sampaikan menyembunyikan. Kalau kita ingat lagi dalam episod yang lepas, bagaimana kita menceritakan ulama-ulama Yahudi ini yalbuna alsinatahum, mereka memutarbelitkan panduan kitab Taurat supaya menyokong pegangan mereka. Bukan itu yang sepatutnya berlaku. Sepatutnya apa yang kamu mengajarkan daripada kitab itu, apa yang kamu telah belajar daripada para anbiya, itu yang kamu sampaikan. Amanahlah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan korbankan prinsip agama hanya kerana kamu rasa tercabar, hanya kerana kamu rasa kamu akan terlepas kedudukan kamu, maka kamu mengorbankan prinsip agama itu. Jadi di dalam ayat yang ke-80 pula yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan tidak pula mungkin bagi mereka menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jadi para nabi ini, bila mana mereka telah dikurniakan kenabian, mereka tidak akan suruh, okey, kamu ambil nabi ini sebagai Tuhan. Contoh, Nabi Musa sampai kepada Bani Israel, kata nanti bila Nabi Isa keluar, kamu jadikan dia sebagai Tuhan. Tak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Ataupun Nabi Isa sampai kata kepada orang kaum dia, jadikan malaikat sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Kerana apa? Mereka ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu Allah adalah jelas. Allah tidak memberi satu ilmu yang kabur, yang macam kita tak berapa nampak. Sebab tu tauhid dan akidah kita sangat mudah, Ustaz. Sembah siapa? Tuhan yang satu. Ada Tuhan yang lain tak? Tak ada. Kan? Siapa pemberi rezeki? Allah. Kalau kita nak cari rezeki, nak berdoa pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dalam kesusahan, nak berdoa pada siapa? Allah juga. Kan? Kalau kita, contohlah, kalau kita sakit, siapakah penyembuh? Allah juga. Kan? Akidah ini satu benda yang mudah. Bila kita beribadah, siapa yang kita nak tuju ibadah kita? Nak berdoa pada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu akidah kita ini adalah akidah yang jelas. Tidak Allah kata, okey, nak minta rezeki, pergi kat fulan.
Contoh pergi kat orang tertentu. Kamu dalam kesusahan, sakit, pergi kat bomoh kesian. Kesian pula dah. Bomoh sekian. Ya. Jadi Allah tidak berkata begitu. Bahkan Allah kata, tujukan ibadah kamu. Kan? Segala nusuk kamu, solat kamu hanya untuk lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah segala solatku, segala amal ibadah haji aku, segala kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi itu sebenarnya yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kita lihat juga kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Patutkah dia menyuruh kamu dengan kekufuran setelah mana kamu telah menjadi muslim? Menunjukkan bahawa dakwah para nabi adalah konsisten. Tidak pernah berubah dakwah para nabi. Ya, dari sudut syariat mungkin dia berubah. Sebab syariat ini melihat kepada kesesuaian. Tetapi tauhid, akidah satu, tidak pernah berubah. Jadi akidah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, itulah juga akidah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang dipegang oleh Nabi Adam alaihi salam, itu yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Kerana apa? Kerana tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah logik? Kan? Contohlah kan, ajaran Nabi Isa alaihi salam di awalnya dia mengajar supaya manusia beriman kepada Allah. Kemudian bila sampai ke satu zaman, tukar, sembah aku pula. Allah kata, ayat murukum bil kufr. Adakah logik untuk perkara ini berlaku? Tidak, jauh sekali. Ingatlah, dakwah para nabi adalah konsisten. Dan itulah dakwah yang kita pegang daripada turun-temurun daripada Nabi Ibrahim AS sehinggalah kepada kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat, Al-Imam Ibn Ashur rahimahullah, Syekh Ibn Ashur rahimahullah, bila mana membicarakan tentang ayat yang ke-80, baginda menegur tentang sikap segelintir manusia yang mana mereka ghulu. Ghulu ni maksud dia melampaui batas dalam memuliakan seseorang. Maksud dia kita terlampau memuliakan sehingga kita mengangkat dia lebih daripada yang sepatutnya. Kerana di dalam Islam, setiap benda adalah wasatiyah. Kita semua berlaku dalam keadaan sederhana. Sehingga kan Nabi SAW berkata, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu melebih-lebihkan diri aku sebagaimana orang Nasrani melebih-lebihkan Nabi Isa AS. Jadi kita menghormati dan kita mengagungkan Nabi SAW dengan cara yang layak bagi baginda Nabi SAW. Kita tidak mengangkat sehingga begitu bila kita nak berdoa pun Ustaz, kita berdoa pada Nabi. Wahai Nabi, kurniakanlah aku ni. Wahai Nabi, bagi angkatlah kesusahan aku. Bukan. Bahkan cara kita mengagungkan Nabi SAW, tuan-tuan, adalah dengan beramal dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Itu cara mengagungkan Nabi. Kerana itu Nabi SAW suruh kita mengikut dia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku. Kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku. Bukan sembah aku. Kan? Jadi bila macam mana kita nak mengagungkan Nabi SAW adalah dengan kita mengagungkan ajaran baginda. Menghidupkan balik sunnah-sunnah Nabi SAW yang telah mati. Kan? Contoh saya lihat Ustaz. Sunnah Nabi SAW antara orang yang banyak tinggal adalah zikir selepas solat. Zikir selepas solat. Ramai di kalangan kita sekarang bila mana solat nak cepat punya pasal, dah solat, bagi salam pertama, salam kedua, bangun terus. Kan? Lagi haru Ustaz, salam pertama, salam kedua dah naik kereta. Salam kedua dalam kereta dah. Tu lagi haru. Kan? Jadi zikir selepas solat itu adalah antara sunnah yang ramai orang tinggalkan. Jadi kalaulah kita nak mengikut, nak mengagungkan Nabi SAW, agungkan ajaran-ajaran baginda. Apa yang baginda ajarkan kepada kita daripada cara beribadah? Bagaimana kita nak beribadah? Kita mengikut Nabi SAW. Bagaimana kita nak bermuamalah dengan manusia? Kita mengikut saranan Nabi SAW. Bagaimana kita bermuamalah dengan ahli keluarga kita? Bagaimana kita bermuamalah dengan jiran kita? Kita mengikut saranan Nabi SAW. Kerana apa yang sampai kepada kita daripada Nabi SAW, itulah sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita, tuan-tuan, pada hari ini. Ya. Perkataan kita adalah
wa bima kuntum tadrusun, iaitu perkataan yang terakhir di situ iaitu perkataan darasa, ya, perkataan darasa yang bermaksud mempelajari, ya. Sebab itu kalau kita panggil sekolah kita cakap apa? Madrasah. Tempat belajar, kan? Madrasah. Perkataan ini disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Ya tuan-tuan, disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Antara surah yang mengandungi perkataan ini antaranya ialah surah Al-An'am ayat yang ke-105, surah Al-A'raf ayat yang ke-169 dan juga surah Al-Qalam pada ayat yang ke-37. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan dah faham, darasa bermaksud belajar, madrasah adalah bermaksud tempat kita belajar. Jadi kita berhenti, kita berehat sebentar tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. Kembali sebentar lagi My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton yang terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah tadabbur dan sama-sama mendengar pencerahan daripada Al-Fadhil Dr. Arif Musa daripada ayat yang ke-79 dan 80, dan ada lagi satu ayat insya-Allah selepas daripada ini
Namun kita nak fokus ayat untuk sama-sama kita nak memperkemaskan sebutan-sebutan pada kalimah-kalimah yang tertentu yang boleh jadi banyak berlaku kesalahan-kesalahan daripada kalangan pembaca apabila membaca Al-Quran. Sebagaimana kalau kita buka kitab-kitab tajwid, kesalahan dalam membaca Al-Quran ini terbahagi kepada dua lah. Yang pertama sekali lahnul khafi, kesalahan yang khafi, yang tersembunyi. Yang mana kenapa dia tersembunyi? Kerana tersembunyinya kalimah ataupun kesalahan yang dilakukan itu kesalahan yang kita kata yang kecil, yang tersembunyi, yang juga tersembunyi daripada kebanyakan manusia kecuali orang yang mengetahuinya sahaja. Itu kesalahan kecil lah ataupun disebut sebagai kesalahan yang khafi, seperti macam terlebih mat. Terlebih mat kan, 4 harakat jadi kurang jadi 3 ataupun 5 jadi 6. Mat asli 2 saja dibuat 2,5 pula. Itu kesalahan-kesalahan kecil lah. Adapun menambah mat pada yang bukan tak ada mat, itu bukan kesalahan yang kecil. Seperti kita kata wa idh qala Musa, kita baca wa idh qala Musa. Tu jadi kesalahan tu dah tak kecil dah. Kita tambah mat tempat yang tidak ada mat. Tu jadi kesalahan yang boleh ya, betul. Jadi macam tu. Banyak kan kalau kita dengar pembaca yang baca slow-slow, yang kadang-kadang dia mencari-cari huruf apa selepas ni. Menyebabkan ayat tu jadi terpanjang. Banyak berlaku kan? Ya, betul. Bahkan qala jadi qala 2 tambah alif pula kat situ. Makna sudah pasti dia berubah kan. Jadi kesalahan tu kecil. Kesalahan besar, kesalahan yang jelas, yang nyata, yang semua orang boleh mengetahuinya lah kesalahan itu. Seperti menukar baris, tertinggal kalimah, huruf, ayat dan sebagainya. Maka kita lihat di paparan slide kita yang pertama ini untuk kita nak fokus pada kalimah mana, menyempurnakan sebutan kalimah wala ya'murakum dan juga wan nabiyyin pada ayat yang ke-80. Ayat 80, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Yang pertama wala ya'murakum. Wala ya'murakum. Oleh kerana huruf ra yang berada di tengah-tengah antara huruf mim yang berbaris di depan dan kaf yang berbaris di depan. Wala ya'murakum. Wala ya'murakum. Hati-hati huruf ra itu supaya dia jelas berbaris di atas. Jangan wala ya'murukum. Sebab dia diapit oleh 2 huruf yang berbaris di depan. Kadang-kadang ra pun disapu bagi depan sekali juga. Maka kita sebut mim bagi depan, ra yang berbaris di atas biar nampak berbeza. Jangan baca wala ya'murukum. Jangan. Sebab apa? Kalau kita perasan ayat yang selepas tu, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ayat selepas tu apa dia? Ayat murukum. Situ mim ra-nya berbaris di depan. Yang bawah tu okeylah. Yang atas tu jangan kita samakan pula dengan yang bawah. Jadi mura. Baris depan muncul mulut lah, mu. Adapun ra yang baris di atas walaupun dia tebal, jangan sampai kita juga muncul wala ya'murukum. Jangan. Wala ya'mura. Wala ya'murakum. Sebut. Wala ya'murakum. Wala ya'murakum. Wala ya'murakum. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikah. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikah. Itu yang pertama, murak wala ya'murakum. Kemudian yang kedua kalimah wan nabiyyina arbaba. Okey, kalimah wan nabiyyin ada 2 huruf ya. Yang pertama dia berbaris di bawah yi, kemudian jumpa ya mati. Kita kemaskan sebutan itu supaya ya yang berbaris di bawah tu bunyi yi. Dia tak bunyi wan nabi, hanya kita menekan suara saja. Tak jelas ya baris bawah tu. Wan nabiyyina.
Biar begitu. Cuba sebut sikit. Wan nabiyina. Wan nabiyina. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا Okey, ya tu yang berbaris di bawah kita jelaskan. Jangan nabi bunyi i je, tak bunyi yi. Dia beza tak banyak kan? Kerana faktor keadaan baris itu bertemu pula dua huruf yang sama, ada sabdu pula, maka berlaku kesalahan di situ. Okey. Baik, sebab itulah kalau dalam bacaan qiraat Warash, perkara kalimah nabiyyi ni Imam Warash membaca dengan wan nabiyina arbaba, dibaca begitu kan, dipanjangkan. Jadi mudahlah, supaya mudahlah dari sudut sebutan tu. Tapi dari sudut nafas dia kena lebih sikitlah, pasal dia baca dengan mat, kena baca dengan panjang pula. Nafas pula kena simpan sikitlah. Okey, tapi nak beritahu bila ada khilaf di situ, nak menunjukkan bahawa ada kesukaran menyebut, berlaku kesalahan apabila menyebut. Jadi kita riwayat kita Imam Hafs dan Asim membaca bacaan yang standard atau yang asal. Wan nabiyyina arbaba. Kita ulang sekali lagi. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Okey. Walaupun begitu, biar kita dah jelaskan ya, jangan kita menekankan sangat. Kata nak jaga sangat sampai wan nabiji. Bunyi nabiji pula. Nabij ada ditekan kuat sangat ya, dia boleh pergi kepada jim, sebab ya dengan jim tu makhraj di tengah lidah sama kan. Tapi mengikut pada huruf itu. Okey, wan nabiyina sampai dengan wan nabiyyi, bunyi macam ja pun ada kan. Jadi dia campur-campur kat situ. Maka baca huruf ni biar pertengahan. Jangan terlalu melampau, jangan terlalu ambil ringan. Wan nabi pun tak boleh juga. Wan nabiyyi sama lebih kurang. Berat pula sangat kan. Jadi mengikut kadar huruf itulah. Kalau huruf tu huruf yang sebagaimana keadaan huruf tu sifatnya. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, moga-moga kita menjadi orang Islam yang benar-benar menyerah diri, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bertemu dengan Allah juga dengan dalam keadaan iman, la ilaha illallah. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, ada lagi satu ayat akan ditadabbur oleh Dr. Arif Musa sebentar nanti. My Quran Time, Quran Salat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Mereka yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan, Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 simbah air tu. Simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah maknanya. Sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah belajar daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tentang makhraj ya Ustaz. Bagaimana kita perlu menekankan beberapa makhraj. Rabbaniyin, kena baca Rabbaniyin, jangan baca apa Rabbanijin. Rabbanijin kan. Saya tak tahu apa maksud dia lah. Tapi bunyi sangat-sangat pelik lah tuan-tuan ya. Jadi kita kena jaga. Jangan lupa apa yang kita sebutkan dalam episod yang lepas, bahawa kepentingan tajwid supaya makna Al-Quran itu tidak berubah. Jadi alhamdulillah, sekarang kita telah sampai pada ayat kita yang terakhir untuk hari ini ya, untuk hari ini iaitu ayat yang ke-81 insya-Allah taala. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak minta Fadil Ustaz untuk baca terlebih dahulu ayat ini. Silakan Ustaz, ayat yang ke-81. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita semak, kita hayati bacaan ayat yang ke-81. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول
Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguhnya beriman kepadanya dan menolongnya. Ya, saya ulang, niscaya kamu akan sesungguh-sungguhnya beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, adakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, jika demikian, bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Tuan-tuan, ayat ini satu ayat yang kita katakan hujah yang sangat kuat. Sepatutnya dilihat dan ditadabbur oleh mereka yang beragama dengan agama ahli kitab. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana satu perjanjian yang telah dibuat antara Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan semua para nabi. Ya. Apakah perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut adalah bila mana datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana itulah nabi yang terakhir, membawa syariat yang terakhir. Ya. Jikalau datangnya nabi tersebut, apa yang Allah janji buat perjanjian itu, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Niscaya kamu akan beriman dengan nabi tersebut dan kamu akan membantu baginda dalam segala perjuangan. Jadi inilah perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi ini. Dan apakah jawapan para nabi? Qalu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Mereka menjawab, kami berikrar, kami mengakui. Kerana jikalau kita melihat ayat ini dan kita melihat kepada apa yang diamalkan oleh ahli kitab daripada ajaran yang pelbagai dengan akidah yang orang kata apa yang salah, akidah yang sesat, maka kita bertanya balik kepada mereka, siapa sebenarnya yang menjadi ikutan kamu? Kan? Kerana kalau ikut hakikat yang sebenar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi, baik Nabi Musa yang mana mereka menjadi pegangan orang-orang Yahudi, baik Nabi Isa alaihi salam yang menjadi pegangan kepada orang-orang Nasrani, kesemua mereka ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membantu baginda dalam perjuangannya. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya bagi pengikut-pengikut mereka. Pengikut Nabi Musa alaihi salam, kita tidaklah kata pengikutlah, mereka yang mengaku bahawa mereka mengikuti Nabi Musa alaihi salam, mereka ini menentang nabi yang terakhir dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini pada hakikatnya bukan pengikut Nabi Musa. Walaupun mereka kata kamilah yang mengikut Nabi Musa, kami berpegang dengan Taurat, jadi kami ini pengikut Nabi Musa, itu bukan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Kalaulah sahaja Nabi Musa berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu baginda, maka kenapa kamu menentang? Mengapa kamu mengingkar? Perkara sama juga kita boleh katakan kepada orang-orang Nasrani. Jikalau sahaja Nabi Isa alaihi salam telah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa baginda akan beriman dengan Nabi Muhammad dan akan membantu Nabi Muhammad, jadi kenapa kamu mengingkar dan juga menentang? Jadi inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada ahli kitab ini, bahawa kamu sebenarnya tidak mengikut nabi-nabi yang telah diutuskan kepada kamu, bahkan kamu mengikut siapa lagi? Mengikut syaitan. Kerana syaitan yang telah mengajar kamu untuk menyelewengkan ajaran asal yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi ini. Jadi diakhiri ayat ini dengan satu ayat yang agak kuat, ya, yang sepatutnya memberi kesan ke dalam jiwa mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah kata, maka bersaksilah kamu wahai para nabi, sesungguhnya aku termasuk bersama dengan kamu antara orang-orang yang menyaksikan perjanjian ini. Lalu perjanjian ini dirakamkan di dalam Al-Quran dan disampaikan kepada kita, lalu kita membaca ayat ini saban hari untuk mengingatkan kepada kita, tuan-tuan, sebenarnya tidak ada agama yang diturunkan dari langit
melainkan ia mengukuhkan dan menyokong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala agama yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kisahlah datangnya daripada ahli kitab iaitu Nasrani ataupun Yahudi ataupun mana-mana agama lain, maka mereka bersumberkan daripada selain daripada Allah. Ini semua adalah ajaran syaitan. Syaitan yang menyesatkan manusia, yang menyelewengkan manusia. Dan kita juga faham daripada ayat ini tuan-tuan, bahawa perlunya kita bila mana kita menyampaikan ajaran Al-Quran, hendaklah kita sampaikan ajaran Al-Quran yang sebenar. Kita hendaklah membimbing manusia dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan penuh hikmah. Ya, jangan kita menyeleweng ajaran Al-Quran supaya ia selari dengan hawa nafsu kita. Menarik kalau kita lihat pada ayat yang sebentar tadi kita ada sebutkan ayat yang ke-79. Ayat ini bila dia keluar? Ayat ini dikeluarkan ketika mana ada satu kabilah daripada Najran datang kepada Nabi SAW. Dan mereka berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, mereka kata apa? Disebutkan di sini, aturidu minna ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun nasara Isa bin Maryam. Orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, Muhammad, engkau nak kami sembah kamu ke sebagaimana orang Nasara menyembah Nabi Isa AS? Kemudian orang Nasara pun tanya benda yang sama. Mereka tanya, wahai Nabi, betul ke kau nak kami menyembah kamu ke? Apa jawapan Nabi SAW? Ma'adallah an na'buda ghairallah atau an na'mura bi'ibadati ghairillah. Ma bidzalika amarani wala bidzalika ba'athani. Maksud dia, na'udzubillah, tidaklah layak untuk seseorang itu menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah layak untuk kita menyembah kepada sesiapa sahaja selain daripada Allah. Ini bukanlah apa yang aku diperintahkan dan ini bukanlah apa yang aku diutuskan. Jadi tuan-tuan, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada kita ajaran yang sebenar, maka begitu juga kita perlu menyampaikan kepada orang yang lain ajaran yang sebenar. Berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah dan janganlah membuat perkara-perkara dusta yang sesat. Sebelum kita akhiri majlis ilmu kita, marilah kita lihat resolusi kita pada hari ini tuan-tuan. Yang pertama adalah kita membimbing manusia dengan ilmu hikmah dan menuju jalan yang benar, elakkan daripada perkara-perkara yang bid'ah. Yang kedua, tunduk dan bersujud kepada Allah dengan penuh ketaatan. Yang ketiga adalah kita beriman dengan seluruh para anbiya dan membantu perjuangan mereka. Alhamdulillah Ustaz, selesai kita majlis ilmu, majlis tadabbur Al-Quran pada hari ini. Saya nak menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus kita melakukan kebaikan dan juga kita menghindarkan diri kita, jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang keji dan maksiat, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridai olehnya. Alhamdulillah, kita mengajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita berjuang dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama kita kembangkan Al-Quran ke seluruh tanah air kita, dan juga boleh untuk kita imbas di QR code yang telah kita sediakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dengan Al-Quran, dan Allah Ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا هجتين